Sistem peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PKS Syakira binti Muhammad Razali, nombor anggota NS000494. Definisi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah satu sistem pengangkutan yang membawa oksigen dan nutrien ke seluruh tubuh badan. Ia juga membawa karbon dioksida dan metabolisme kepada buah pinggang dan juga paru-paru. Sistem peredaran darah juga adalah sangat penting bagi tubuh badan. Sistem ini mengedarkan darah bermula dari jantung ke seluruh badan dan kembali semula ke jantung. Sistem peredaran darah manusia juga dikenali sebagai sistem peredaran tertutup. Ini kerana darah mengalir dalam salur darah yang tertutup. Jumlah isi padu darah dewasa adalah 7 sehingga 8% daripada berat badan. Semasa kehilangan darah, beberapa mekanisme kawal sedia cuba untuk mengekalkan homeostatik, seperti perubahan heart rate ataupun cardiac output bagi mengekalkan rembesan hormon. Saya Aisyah Sultan Zaman, nombor matriks 1211588. Saya akan membentangkan tajuk jantung. Dan subtopik pada tajuk saya ini adalah definisi dan juga fungsi jantung. Jantung ini tempat di mana sistem sirkulasi berlaku. Bahagian-bahagian jantung adalah arteri, vena dan juga saraf. Arteri merupakan pembuluh darah yang berotot yang mengepam darah dari jantung ke seluruh tubuh badan. Vena pula pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Darahnya kebiasaannya adalah karbon dioksida. Akhir sekali adalah saraf. Saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ tubuh badan dengan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Dan antara bahagian sistem saraf dengan lainnya. Definisi jantung adalah sebuah rongga organ yang berotot yang mengepam darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Seterusnya, fungsi jantung adalah mengepam darah yang menyalurkan oksigen dan nutrisi pada tubuh. Ia juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Akhir sekali, peranan jantung adalah organ manusia yang berperanan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada, agak-agak di sebelah kiri. Akhir sekali, cara jantung bekerja. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan darah masuk ke jantung disebut diastole. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan mengepam darah keluar dari ruang jantung disebut sebagai sistole. Kedua serambi kontraksi ini ia berlaku secara bersama dan kedua bilik juga mengendur dan kontraksi secara bersamaan. Seterusnya, jantung mengepam darah melewati dua sistem sirkulasi iaitu vena cava superior dan inferior menuju ventrikel kanan. B pula, arteri membawa darah keluar dari jantung membawa oksigen selain pada arteri pulmonaris. Ketika beristirahat, jantung berdetak kurang lebih 72 kali per minit. Latihan fizik biasanya mengangkat jumlahnya, tetapi jumlah melambat selama beberapa waktu yang baik untuk jantung. Saya PKS Nurul Fatihah binti Estelali, nomor anggota NS000539. Paru-paru berfungsi sebagai organ yang terpenting bagi manusia untuk bernafas. Paru-paru merupakan organ yang menjadi pertukaran antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Paru-paru akan mengambil oksigen dari dalam diri masuk ke aliran darah dan disebarkan atau diedarkan ke seluruh bahagian badan. Berikut merupakan 4 fungsi paru-paru. Yang pertama, pengatur keseimbangan pH darah. Apabila badan mempunyai kandungan karbon dioksida yang berlebihan, pH badan akan menjadi beresid, menjadikan paru-paru akan meningkatkan kadar pernafasan untuk mengeluarkan bahan beresid dan menormalkan pH darah. Ukuran pH darah yang tidak seimbang boleh mengganggu kerja organ-organ lain dalam badan. Yang kedua, sebagai penampung darah. Paru-paru boleh memegang sejumlah darah bergantung kepada keadaan tubuh manusia. Kebiasaannya, darah yang dikumpulkan oleh paru-paru akan digunakan apabila melakukan aktiviti berat seperti bersenam ataupun berlari. Seterusnya, melindungi jantung. Dengan saiz paru-paru yang agak besar dan tekstur yang tinal dan lembut, membolehkan paru-paru boleh melindungi jantung dengan baik. Yang keempat, paru-paru berfungsi sebagai penyaring dan juga alat respirasi. Paru-paru boleh membantu menapis bekuan darah kecil dan juga gelembung udara yang boleh menyebabkan embolisme. Embolisme iaitu penyumbatan aliran darah yang boleh menyebabkan gangguan pengagihan ataupun penyebaran oksigen ke seluruh badan. Fungsi asas peredaran darah ialah menyampaikan zat-zat makanan dan oksigen kepada sel-sel di dalam badan dan mengeluarkan karbon dioksida dan bahan yang tidak dikendaki oleh sel. Struktur dan fungsi darah. Yang pertama, arteri ialah salur darah yang membawa darah keluar dari jantung ke bahagian-bahagian lain badan. Dinding arteri tebal, berotot dan elastik supaya ia boleh tahan tekanan darah yang tinggi disebabkan oleh denyutan jantung.
Yang kedua, vena. Vena ialah salah salur darah yang membawa darah ke jantung dari bahagian-bahagian lain badan. Vena mempunyai dinding yang nipis dan saluran yang lebih besar jika dibandingkan dengan arteri. Kapilari darah. Kapilari darah ialah salur darah yang terkecil sekali. Kapilari darah menghubungkan atrial dan venon. Dinding kapilari darah hanya setebal satu sel. Dindingnya yang nipis serta telak memudahkan resapan bahan antara darah tisu-tisu berlaku dengan cepat. Seterusnya, saya staf Muhammad Afiq bin Nasri, nombor anggota NS 000537 akan menerangkan tentang kepentingan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sebagai sistem kardiovaskular terdiri daripada pelbagai organ yang mana setiap daripada organ-organ tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah ialah menyalurkan nutrisi, oksigen dan juga hormon ke seluruh tubuh badan manusia. Pembuluh darah iaitu arteri dan vena merupakan sebahagian daripada sistem peredaran darah manusia. Ianya akan menjadi laluan bagi darah yang membawa nutrisi, oksigen dan juga hormon untuk sampai ke seluruh bahagian tubuh badan manusia. Antara fungsi lain sistem peredaran darah ialah membantu menstabilkan suhu tubuh badan manusia. Selain itu, sistem peredaran darah juga berfungsi mempercepatkan proses pemulihan sebarang luka. Ini kerana selain daripada membawa nutrisi, oksigen dan juga hormon, darah juga turut menyalurkan antibodi ke seluruh tubuh badan manusia bagi melindungi tubuh badan manusia tersebut. Kesan daripada salur darah yang tersumbat. Yang pertama, sel otak akan mati dan menyebabkan strok. Yang kedua, penyakit jantung yang boleh mengakibatkan maut. Dan yang ketiga, penyakit kardiovaskular yang dikaitkan dengan jantung dan sistem pembuluh darah. Cara bagi mengatasi masalah salur darah tersumbat adalah seperti yang pertama, menggunakan diet yang seimbang. Yang kedua, penggunaan ubat-ubatan. Yang ketiga, pembedahan angioplasti. Dan yang terakhir adalah pembedahan pintasan.